Okey, tuan-tuan, kita sampai ke aktiviti 10 aktiviti 10, iaitu mengemas kini plan intervensi pembelajaran profesional guru. Okey. Ini aktiviti 10. Kita nak kena kemas kini plan intervensi pembelajaran profesional guru. Okey. So, bagi aktiviti 10 ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita sangat menghasratkan supaya tuan-tuan dan puan-puan nanti dapat capai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan, iaitu mengemas kini plan intervensi pembelajaran profesional guru. Okey. Kemudian bagi membuktikan yang tuan-tuan telah melalui atau telah berjaya mencapai hasil pembelajaran ini, maka tuan-tuan kena buktikan melalui kriteria kejayaan ini. Maka tuan-tuan nanti kita harap dapat menganalisis aktiviti pintas yang telah disediakan. So, kejayaan yang pertama, tuan-tuan kena analisis dulu pintas yang telah pun tuan-tuan sediakan. Untuk analisis, ada atau tidak di sana elemen pembelajaran profesional guru. Okey, kalau tidak ada, masukkan kemudian. Kalau sudah ada, boleh buat penambahbaikan. Okey. So, selepas itu, tuan-tuan dan puan-puan, diharapkan dapat melengkapkan pintas yang memfokuskan kepada bidang keberhasilan pembelajaran profesional guru. Itu dia. So, tuan-tuan, lengkapkan pintas itu dengan memberi fokus kepada bidang keberhasilan yang berkaitan dengan pembelajaran profesional guru. Kalau tuan-tuan berjaya, maka hasil pembelajaran itu telah dicapai. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita lihat toolkit yang membantu tuan-tuan untuk melaksanakan tugasan ini. So, toolkit ini ialah toolkit M4E1001, iaitu template plan intervensi program transformasi sekolah pintas yang ada 13 kolom. Okey, 13 kolom. So, bidang keberhasilan. Ini bidang keberhasilan. Okey. Yang dikehendaki wujudnya pembelajaran profesional guru di sini. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam membina pintas ini, kita jangan lari daripada kerangka konsep TS25, supaya apa saja kerja buat kita sentiasa selari, sealiran dengan program TS25 ini. Okey, sebagai renungan saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, kita balik kepada kerangka konsep TS25 ini. Semua orang sudah pun lihat, cuma kepahaman kita mungkin berbeza. So, di sini saya suka tegaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, program TS25 untuk peringkat awal, untuk tahap pertama ni, kita perlu buat perubahan dan membudayakan perubahan tersebut. Kita perlu buat perubahan dan kita budayakan perubahan itu. Apa perubahan yang perlu kita buat dan apa perubahan yang perlu kita budayakan? Yang pertama sekali ialah pembelajaran murid ni, bahagian tengah ni. Pembelajaran murid itu yang kita perlu buat perubahan dan juga pembudayaan. Bagaimana murid nak belajar. So, daripada situ kita perlu buat perubahan dan kita budayakan pembelajaran murid. Okey. Yang kedua, dari segi kualiti guru. Kita nak guru yang berkualiti. Okey. So, kita perlu buat perubahan dan kita budayakan. Okey. Kita mungkin dah lama pengalaman mengajar, so kita stereotip saja cara pengajaran kita. So, mungkin kita perlu buat perubahan sesuai dengan pendidikan abad 21. Dan apabila kita berjaya buat perubahan, so kita budayakan. Kita budayakan. Dan yang ketiga, yang kita perlu ubah dan kita budayakan ialah pemimpin berkesan. Okey, pemimpin berkesan. Jadi pemimpin yang ada di sekolah itu adalah pemimpin yang berkesan, yang memberi impak kepada organisasi.
Terutama dari segi pembuatan keputusan. Dulu kita buat keputusan tu mungkin ikut fikiran kita aja. Sekarang kita nak semua keputusan dibuat itu berasaskan kepada dapatan daripada data yang dianalisis. So itu yang kita perkenalkan dalam modul sebelum ini, data driven decision making. So mudah-mudahan pemimpin yang ada di sekolah adalah pemimpin yang berkesan dari segi pembuatan keputusan sekurang-kurangnya. Yang keseterusnya kita perlu ubah dan kita budayakan sokongan PIBG dan juga community. Kalau dulu sokongan PIBG ini banyak kepada bantuan keuangan, bantuan kebendaan, bantuan tenaga, gotong royong dan sebagainya. Tetapi dalam konteks TS25, kita nak sokongan PIBG ini menjurus kepada pembelajaran murid. Pembelajaran murid. Mungkin ada dalam kalangan ahli-ahli PIBG yang ada kepakaran, yang ada pengetahuan, yang ada kemahiran, yang boleh membantu guru untuk menyampaikan secara lebih berkesan, sebab ibu bapa dia terlibat secara langsung dengan sesuatu pekerjaan atau sesuatu kemahiran. So kadang-kadang di sekolah kita bagi teori, so ibu bapa top up dengan praktikalnya. Tu kita nak sokongan PIBG dah sampai ke tahap itu, bukan tahap bagi duit dah, bukan tahap mesyuarat saja, tidak. Kita nak dia terlibat dalam bilik darjah. Yang ini yang perlu kita ubah dan kita budayakan. Walaupun agak sukar, tapi insya-Allah kita berjaya kalau jika kita berusaha bersungguh-sungguh. Dan yang seterusnya ialah kita perlu ubah dan kita budayakan persekitaran pembelajaran bermakna. Okey, ni persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna. Okey. Yang ini dia melibatkan semua pihak dalam kawasan sekolah itu sebagai pembelajar. Ini yang melibatkan pembelajaran profesional guru yang akan kita fokus dalam pintas kita nanti. Okey. Yang perlu kita ubah dan kita budayakan juga ialah pedagogi. Pedagogi ini kita perlu ubah dan kita budayakan. Sebelum ni pedagogi kita mungkin cara kita lah cara lama, so kita ubah sesuai dengan pedagogi abad 21. So kita budayakan. Kemudian dokumen standard. So ini kita perlu ubah dan kita budayakan. Kita dah ubah. Kalau dulu kita guna sukatan pelajaran yang statik, sekarang kita ada standard. So dengan standard ini guru dapat belajar lebih luas dan murid dapat belajar lebih bebas. Okey, kita cuma ada dokumen standard. Okey. Dan yang terakhir ialah pentaksiran. Ini pentaksiran. So perlu kita ubah dan kita budayakan. Dulu kita banyak bergantung kepada pentaksiran tentang pembelajaran. Okey. Assessment of learning. Tapi sekarang kita nak pentaksiran kita lebih kepada for learning dan as learning. So berlaku dalam pentaksiran itu berlaku semasa proses PDP berjalan. Itu yang kita kita kenali sebagai pentaksiran bilik darjah PBD yang sedang kita propose sekarang ni. So itu pentaksiran. Tuan-tuan dan puan-puan, so fokus kita untuk modul 4 ni ialah persekitaran pembelajaran bermakna, dan kita fokus secara kecilnya kepada pembelajaran profesional guru. Ini. So yang ini tuan-tuan masukkan dalam pintas tuan-tuan dan puan-puan. Okay, di ruang bidang keberhasilan itu. Di ruang sini. Sini perlu masuk pembelajaran profesional guru. Kita masuk sinilah. Dan masuk sini tuan-tuan, isi perlahan data yang sedia ada yang terkumpul membuktikan realitinya bagaimana. Kemudian bidang fokusnya apa. Kemudian ini TOV-nya. Asas kita nak mula bergerak. TOV-nya di mana. Kemudian ini ITR, jangkaan kita, hasrat kita, harapan kita, cita-cita kita. Okey, kemudian letakkan inisiatif, pihak bertanggungjawab siapa,
kemudian tempoh masanya berapa lama, dan juga keperluan sumbernya, dan seterusnya lah. Tuan-tuan nanti buat report. Yang ini perlu di feedback ni tuan-tuan perlu tulis tangan supaya nampak perkara itu sentiasa diguna pakai. Kalau printed semua mungkin kita cuma print di ujung saja. Kita nak plan TVC ini dicetak semasa peringkat perancangan. Pada peringkat pengawalan kita report di sinilah. Kita report di sini. Dapatan dia dan sebagainya. Okey. Ini toolkit M4E1001 yang berkaitan dengan bidang fokus ataupun bidang keberhasilan pembelajaran profesional guru. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya akan tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan toolkit ini dan juga mengakhiri slot bersama dengan saya bagi SAP modul 4.2 menganalisis persekitaran pembelajaran profesional. Dan tuan-tuan seterusnya selepas ini akan bersama dengan rakan saya bagi meneruskan lagi proses pembelajaran SAP modul 4.3 peranan pemimpin pertengahan yang memberi fokus kepada bimbingan instruksional yang akan dipimpin oleh Dr. Hajah Faridah binti Darus. So selamat meneruskan lagi pembelajaran. Mudah-mudahan tuan-tuan akan memperoleh keberkatan dan kita berjaya mencapai matlamat kita untuk merealisasi satu sistem pendidikan yang bertaraf dunia yang memberi fokus kepada kemenjadian murid. Sebagai akhirnya saya dengan ini mengijazahkan ilmu sepanjang saya berinteraksi dengan tuan-tuan dan puan-puan, supaya tuan-tuan amalkan ilmu itu. Yang mana baik teruskan, yang mana ada kelemahan kesampingkan dan jadikan sebagai panduan. Mudah-mudahan kita berjaya dalam melaksanakan gagasan pendidikan kebangsaan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.